Ya, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya. Kita ingin bawakan kepada anda berkaitan dengan Festival Semarak Ilmu 2023. Dan kita nak tahu apakah antara pengisian untuk festival ini. Bersama dengan saya kenalkan iaitu Hajah Nurhayati Haji Abdul Wahab, merupakan pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hajah. Dan juga ditemani oleh Puan Zainun Harun, merupakan Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Sentul, Kuala Lumpur. Okey, sebagai permulaannya, Festival Semarak Ilmu ini akan berlangsung pada esok hari. Jadi sebagai permulaannya mungkin Hajah boleh kongsikan kepada para penonton apakah itu Festival Semarak Ilmu. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sofia dan juga RTM kerana mengizinkan kami bersiaran pada pagi ini. Program Semarak Ilmu ini adalah merupakan suatu program julung kali dianjurkan oleh PPD Sentul di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini yang akan berlangsung besok dan akan dirasmikan oleh YB Menteri Pendidikan kami lah, YB Menteri Fazlina Siddiq. Alhamdulillah, program ini ada 3 segmen utama. Yang pertama berkaitan dengan untuk mengangkat ataupun mengetengahkan keberhasilan murid dan amalan terbaik untuk program TS25. Program TS25 ni ada mengangkat sekolah-sekolah yang terlibat untuk program TS25. Yang keduanya ialah mengangkat keberhasilan murid dalam program STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan juga Matematik. Dan juga yang ketiganya adalah untuk mengangkat murid dari segi keusahawanan, untuk aktiviti-aktiviti koperasi. So mereka akan ada reruai dan akan ada pameran jualan yang akan juga mengetengahkan keberhasilan murid. So dalam program ini kita akan mengangkat murid ataupun melihat keberhasilan murid. Yang penting sekali adalah untuk melatih dari segi kepimpinan murid, kreativiti, daya kreativiti murid. Mereka dapat menyelesaikan masalah dan juga mereka akan dapat menonjolkan dari segi bahasa. Kan? Apabila mereka membentangkan showcase mereka, mereka akan dapat berkomunikasi dengan baik dan lebih baik lagi, insya-Allah. Dan program ini juga akan selari dengan matlamat Trust 7 untuk menjadikan anak-anak kita anak yang beradab, berintegriti, anak yang baik lagi cerdik, mengangkat kemuliaan insan melalui program yang kita ketengahkan seperti ini, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia antara perkara-perkara yang kita terapkan untuk menghasilkan program ini agar anak-anak pada masa akan datang ialah menjadi anak-anak yang berdaya fikirnya lebih tinggi sebagainya. Dan kita nak tahu juga Puan Zainul, mungkin boleh kongsikan apakah antara objektif utama untuk kita menghasilkan ataupun mengadakan festival ini. Ya. Terima kasih, Sofia. Festival ini kita bahagikan kepada 3 segmen. Sebahagian akan mengadakan persembahan, sebahagian lagi pertandingan dan sebahagian lagi adalah aktiviti entrepreneurship, keusahawanan. Jadi dalam untuk bahagian persembahan, kita membuka ruang kepada semua sekolah untuk mengambil bahagian dan membawa persembahan terbaik yang ada di sekolah masing-masing untuk dipersembahkan kepada orang ramai yang akan hadir pada festival tersebut. Jadi persembahan kita ada pelbagai jenis untuk sekolah menengah dan sekolah rendah. Antara persembahannya adalah berbentuk action song, ada bicara berirama, kita ada choir dan sebagainya. Itu kita memberi fokus kepada sekolah rendah. Ada juga storytelling dan sebagainya. Jadi untuk sekolah menengah kita memberi fokus kepada showcase. Showcase ini kita letakkan dalam pelbagai kategori. Satu daripadanya adalah showcase untuk TS25 di mana kita memberikan ruang kepada pelajar-pelajar di setiap sekolah untuk membawa keberhasilan yang terbaik di sekolah masing-masing untuk dipamerkan pada hari tersebut. Dan juga STEM. Satu lagi yang menarik adalah keusahawanan di mana kita menjemput koperasi-koperasi semua sekolah untuk membuat jualan pada hari tersebut. Ini adalah sebagai satu usaha untuk kita melengkapkan aktiviti pada hari tersebut supaya kita boleh menggabung jalinkan kemahiran murid-murid. Jadi setiap sekolah telah menghantar penyertaan masing-masing dan sebelum mereka menghantar penyertaan, festival ini sebenarnya telah pun berlangsung secara berperingkat sejak 8 hari bulan. Di beberapa sekolah kita membuat tapisan sebab dia sesuai dengan
takwim persekolahan kita yang telah menghampiri penghujung. Jadi peperiksaan akhir tahun telah pun selesai. Jadi tempoh waktu yang senggang itu kita gunakan untuk mengasah bakat murid-murid dalam pelbagai aspek. Jadi festival ini adalah kepuncaknya. Kepuncaknya kepada kerja buat untuk guru dan juga sekolah. Jadi kita kumpulkan di satu tempat di mana kita juga menjemput rakan-rakan strategik, ibu bapa, guru-guru dan juga sekolah-sekolah dan pejabat pelajaran daerah yang lain di Kuala Lumpur, di Selangor dan juga Putrajaya untuk hadir bersama. Jadi kita sangat berbesar hati kerana ini adalah platform yang diinisiatifkan untuk membolehkan pelajar-pelajar kita membina keyakinan diri. Betul. Dan berhadapan dengan crowd yang ramai pada hari tersebut, insya-Allah. Dan saya kira ini juga merupakan peluang yang cukup besar lah kepada anak-anak kan. Betul. Untuk mereka rasa pengalaman bersama dengan rakan-rakan sebelum berakhirnya sesi persekolahan sebagainya. Okey, dan kita nak tahu juga ianya akan berlangsung esok ya Puan dan mungkin juga Puan boleh kongsikan, Hajah boleh kongsikan di manakah lokasinya, pada jam berapa boleh datang. Semua pun pasti dah tak sabar nak tengok celoteh kanak-kanak dan sebagainya kan. Alhamdulillah Sofia, kami bersama rakan strategik Persatuan Guru Besar Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Sentul dan tempat ini ditaja khusus oleh HGH Convention Center di SJKC Sentul dan kami juga bekerjasama dengan rakan strategik Majlis Bahasa Cina Malaysia, Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan juga PIBKS lah dan ada pelbagai penaja jugalah yang menaja. Terima kasih kepada Mawib antaranya yang telah menaja program ini. Program ini akan berlangsung daripada pagi pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Jadi jemput ibu bapa dan juga murid-murid di sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya untuk hadir bersama untuk melihat keberhasilan dan amalan-amalan terbaik yang ditonjolkan oleh anak-anak kita. Ini satu peluang yang sangat baik kepada anak-anak untuk menonjolkan kreativiti yang telah mereka laksanakan, contohnya dari segi robotik, dari segi inovasi-inovasi yang mereka ketengahkan, ada yang berbentuk hidroponik dan sebagainya. InsyaAllah ada pelbagai perkara. Yang penting sekali mereka, seperti yang Puan Zainul maklumkan tadi, ada pertandingan-pertandingan yang kita boleh melihat anak-anak kita juga berkarya dari segi bicara berirama tadi, yang akan seronok memeriahkan lagi showcase kita pada hari tersebut. InsyaAllah datang beramai-ramai ibu bapa dan pertandingan lain seperti bercerita, pidato. So ini sebagaimana Puan Zainul maklumkan tadi, melengkapkan proses pembelajaran daripada awal tahun, walaupun penggal kita berakhir pada bulan Februari. Jadi seluruh pembelajaran anak-anak itu kita tonjolkan keberhasilannya di akhir penggal persekolahan ini. Alhamdulillah kami sangat berbahasa hati dengan kehadiran YB Menteri Pendidikan untuk melihat bagaimana anak-anak di Kuala Lumpur ini berinovasi, berkreatif dan berusahawan mengangkat kemenjadian murid pada hari tersebut. Jadi kita boleh lihatlah juga, terima kasih kepada para guru, pengetua guru besar, guru-guru yang telah mendidik anak-anak kita untuk melahirkan apa juga keberhasilan yang ditonjolkan. Sama ada menyanyi, menari, seni, kesuaranan STEM ataupun dalam bidang IR 4.0 insyaAllah. Kadang-kadang guru-guru ni lebih mengenali, lebih mengetahui apakah bakat-bakat terpendam anak-anak kita kan. Okey, dan juga Puan Zainul mungkin boleh kongsikan jugalah slogan yang diangkat adalah Sentul Sentiasa Unggul. Kenapa? Itu adalah slogan PPD Pejabat Pendidikan Daerah Sentul, di mana kita sentiasa memberi fokus kepada kecemerlangan, kita memberi fokus kepada budaya kerja transformatif, berintegriti dan dinamik. Jadi semua pegawai, guru dan juga pengetua guru besar di Daerah Sentul sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan yang terbaik untuk memacu Kuala Lumpur secara umumnya lah di Daerah Sentul dan juga khususnya dan Kuala Lumpur amnya untuk memastikan anak-anak didik kami mencapai kecemerlangan bukan saja dari segi akademik tetapi juga sasiah dan juga co-curriculum. Jadi
slogan itu sentiasa kita pegang sepanjang kita menjalankan tugas di PPD. Itu dia penting tu kan. Okey, dan mungkin Najah boleh kongsi jugalah penyertaan setakat ini, berapakah ramai untuk peringkat sekolah rendah dan juga peringkat sekolah menengah? Alhamdulillah, keseluruhan murid yang terlibat kami di Kuala Lumpur lebih kurang ada 222,000 murid lah keseluruhan Kuala Lumpur, dan di PPD kita ada sebanyak berapa jumlah? Lebih kurang 82 buah sekolah di PPD Sentul dan semuanya terlibat untuk program ini. InsyaAllah anak-anak kita akan berkarya lah menunjukkan hasilnya. Jadi saya harap dengan adanya program ini kita dapat melihat keberhasilan murid yang diketengahkan. Yang penting sekali adalah untuk memberi peluang, itu yang penting, memberi peluang dan kepada anak-anak kita untuk menonjolkan bakat mereka pada hari tersebut. InsyaAllah. Jadi kalau kita lihat kepada pertandingan, ada lebih kurang ada banyak pertandingan yang dibuat dan juga showcase juga, lebih kurang ada sekolah-sekolah yang terlibat tu di daerah Sentul itu semuanya akan menunjukkan keberhasilan murid pertandingan-pertandingannya. Jadi ini melibatkan jumlah murid yang besarlah di daerah Sentul. Sentul adalah antara daerah yang terbesar kami ada 3 daerah, Bangsa Pudu, Sentul dan juga Keramat. Jadi kebanyakan sekolah 80 buah sekolah tu daripada 292 buah sekolah tu adalah daripada daerah Sentul. Wow, maksudnya satu sekolah hantar satu wakil. Ya, ada penyertaan di dalam sama ada pertandingan tadi yang kita sebutkan ataupun reruai ataupun untuk amalan terbaik STEM dan juga amalan terbaik TS25. Sebab kita ketengahkan yang terbaik, insya-Allah. Okey, reruai yang ada. Kalau tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan pertandingan yang ada, penyertaan, dan kita nak tahu juga reruai yang ada, Puan. Kita ada lokasi festival kami ada 3 lokasi berbeza. Walaupun di tempat yang sama, tetapi ada 3 pecahan dia. Yang utama kita ada satu dewan yang besar di mana kita akan membuka 40 reruai di situ yang terdiri daripada reruai untuk STEM, TS25, PVMA, pendidikan vocational, menengah atas. Adalah di situ ada rekaan fashion, makeup, masak-masak dan sebagainya. Menarik itu menarik. Ada 40 di situ. Kami juga ada 24 buah stall koperasi. Jadi koperasi-koperasi sekolah semua telah bergabung untuk membina macam satu karnival di luar dewan, dan kita ada satu lagi dewan utama di mana kami akan melaksanakan acara perasmian yang akan disempurnakan oleh YB Menteri Pendidikan. Jadi sebenarnya festival ini luas. Jadi kita jangkakan hari itu sekurang-kurangnya 2,000 yang akan hadir, tetamu yang akan hadir untuk berada bersama-sama kami dari pagi sehingga ke pukul 5 petang. Jadi di sesi pagi kita ada lebih kepada persembahan dan juga pertandingan, juga lawatan ke reruai-reruai. Pukul 2 kita akan berhenti untuk acara perasmian dan juga penutup. Kemudian insya-Allah dia akan berakhir pada sesi petang untuk membolehkan YB melawat semua reruai dan juga pameran-pameran yang dibuat oleh murid-murid. Itulah flow. Dan Hajah Hayati mungkin boleh kongsikan sedikit kepada para penonton, lagi sekali wawarkan kepada para penonton untuk hadirkan diri pada esok hari, dan juga secara ringkas yang mungkin ada sedikit harapan. Alhamdulillah, terima kasih Sofia. So marilah ibu bapa, komuniti yang sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya untuk bersama-sama hadir, murid dan juga sekolah ke Semarak Ilmu, program Semarak Ilmu yang diadakan di HGH Convention Center di Sentul, ataupun SJKC Sentul, yang akan bermula daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang. Alhamdulillah, kami harapkan dengan kerjasama strategi ini akan mengangkat kecemerlangan dan kegemilangan pendidikan di Kuala Lumpur dan menjadikan sekolah-sekolah di Kuala Lumpur, 292 sekolah Kuala Lumpur adalah sekolah pilihan utama ibu bapa. Jadi apabila anak-anak kita cemerlang, sekolah akan gemilang, murid bahagia,
Ya. Murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara. Sekolah akan menonjolkan kebitaraan masing-masing, akhirnya akan menyumbang kepada kesejahteraan negara, insya-Allah. Jadi kita harap anak baik lagi cerdik, bukan hanya dia baik tetapi dia juga cerdik dan akan mengangkat kemuliaan insan dan akhirnya akan menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran negara, insya-Allah. Menggantikan kita semua yang akan ialah memimpin negara pada masa insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Hajah Nurhayati Haji Abdul Wahab yang merupakan pengarah pendidikan dan juga Puan Zainun Harun merupakan pegawai pendidikan daerah. Terima kasih banyak diucapkan kepada kedua-duanya. Moga semuanya berjalan dengan lancar, insya-Allah. Ramai akan hadir pasti ya. Okey, dan seterusnya para penonton kita